Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Salah binti Muhammad Faizungah, nombor matrik 052343. Jadi saya akan membentangkan tajuk yang telah dipilih oleh saya, iaitu Tarikh At-Tashni' fi Zaman Al-Uthmaniyah, iaitu sejarah perundangan pada zaman Kerajaan Uthmaniyah. Jadi di sini kita akan lihat pada mukadimah, iaitu pengenalan kepada Kerajaan Uthmaniyah ini. Yang pertama, Kuwatul Islamiyah zahirat fi gharbi Anadul fi awail Qurun Ar-Rabi' Ashar. Kerajaan Uthmaniyah ini adalah sebuah kerajaan Islam, kuasa Islam yang muncul di barat Anatolia pada awal abad ke-14 Masihi. Pada ketika itu dapat kita lihat dunia Islam dalam keadaan yang kucar-kacir akibat serangan Mongol pada abad ke-13 Masihi. Kemudian, Kerajaan Uthmaniyah ini mengambil kesempatan tersebut dengan meluaskan kuasa mereka di Balkan pada pertengahan abad ke-14. Kemudian, Istamarat al-Hawali Sitatun Qurun Ba'dal Harb al-Alamiyah al-Thaniyah. Kemudian, kerajaan ini mampu bertahan kira-kira 6 abad selepas Perang Dunia yang kedua. Dikatakan ia adalah sebuah upaya Islam yang terbesar yang telah memerintah lebih daripada 6,000 tahun. Seterusnya, Sa'id Jais Ala-ad-Din ala Hazimatul Jais Al-Mughli. Kerajaan Uthmaniyah juga berperanan penting dalam membantu tentera Aladdin untuk menumpaskan tentera Mongol pada waktu itu. Dikatakan terdapat 37 pemimpin yang pernah mentadbir kerajaan Uthmaniyah ini sehingga zaman kejatuhannya. Jadi kita lihat pula dalam sejarah awal bagi kerajaan Uthmaniyah ini. Kita lihat pada poin pertama, kana muassasun hadhil hukumah al-Uthmaniyah Uthman bin Artagul bin Sulaiman Shah. Jadi pengasas kepada kerajaan Uthmaniyah ini ialah Uthman bin Artagul bin Sulaiman Shah yang merupakan salah daripada suku kaum Qais dalam Oghul Turki. Okay. Kemudian nama Uthmaniyah ini juga diambil daripada nama pengasasnya sendiri. Badatu awjaha fi ahdi Sultan Muhammad Al-Thani Al-Fatih. Kerajaan Uthmaniyah ini bermula zaman kegemilangannya ketika pemerintahan Sultan Muhammad Mehmed yang kedua, iaitu Sultan Al-Fatih. Seterusnya dapat kita lihat bahawa kerajaan Uthmaniyah ini telah berkembang ke banyak negeri seperti Mesir, Syria dan juga Afrika Selatan. Seterusnya, Zawratu al-Jad hadatsatu fil qarnin as-sabi' asyar wa thamin asyar fi ahdi Sultan Salim al-Thalith. Jadi, zaman kemuncak kegemilangan kerajaan Uthmaniyah ini berlaku pada abad ke-17 dan ke-18 ketika zaman pemerintahan Sultan Salim yang ketiga. Kemudian mula merosot pada akhir abad ke-18 apabila wilayah-wilayah di Eropah Timur dan Afrika terlepas kepada pihak lain. Kemudian akhir sekali, intaha hadzal asri isqat as-Sultan Abdul Hamid Al-Thani ala yadin Mustafa Kamal At-Tartuk Zaim Majmu'ah Al-Shabab At-Turki. Kemudian akhirnya zaman kejatuhan kerajaan Uthmaniyah ini berlaku apabila Sultan Abdul Hamid yang kedua digulingkan oleh Mustafa Kamal At-Tartuk, iaitu pemimpin kumpulan belia Turki. Maka berakhirlah di situ kerajaan Uthmaniyah. Jadi kita lihat pula pada Amil Al-Mujaddad, iaitu faktor kegemilangan zaman kerajaan Uthmaniyah ini. Jadi kita lihat di sini faktor kegemilangan zaman kerajaan Uthmaniyah ini lebih tertumpu kepada zaman pemerintahan Sultan Salim yang ketiga. Jadi kita lihat di sini bagaimana Sultan Salim yang ketiga ini mampu membangunkan kerajaan Uthmaniyah ini dengan memfokuskan kepada beberapa aspek. Jadi aspek utama yang dilihat oleh baginda iaitu al-islah al-idari, iaitu pembaharuan pentadbiran. Jadi perkara pertama yang dilakukan oleh Sultan Salim yang ketiga ini dalam pembaharuan pentadbirannya adalah beliau telah memusatkan pentadbiran yang sebelum ini berpecah mengikut wilayah
kepada satu saja yang ditadbir oleh Pasha, iaitu Gubernur, untuk mengelakkan wilayah tersebut cenderung untuk melepaskan diri daripada Empayar Uthmaniyah. Kemudian, Ayin As-Sultan Salim Al-Thalith 12 Wazir Al-Taqlil Al-Amal, iaitu Sultan Salim yang ketiga ini telah melantik sebanyak 12 orang menteri untuk mengurangkan beban tugas yang dipikul hanya oleh seorang Perdana Menteri saja. Kemudian beberapa pembaharuan lain yang dilakukan, antaranya ialah ta'yin al-munasib al-wazari la yumkinu taghyir illa ba'da fitrah 5 sanawat. Jadi beliau sendiri telah meletakkan beberapa pembaharuan, antaranya menetapkan jawatan Perdana Menteri hanya boleh bertukar selepas tempoh 5 tahun. Kemudian yang kedua, muhafazah iaitu al-basha fi al-muqata'ah muhaddid bisalasas sanawat. Gubernur iaitu Pasha itu di peringkat wilayah dihadkan selama 3 tahun saja untuk mengelakkan perintangan demi memisahkan wilayah-wilayah tersebut. Jadi walaupun dilakukan beberapa pembaharuan yang lebih teratur ini juga masih lagi tidak mampu untuk menghapuskan penyelewengan kuasa seperti rasuah, tidak amanah dan pentadbiran yang tidak produktif daripada terus berlaku. Hal ini disebabkan kerana usaha membateras sikap ini hanya dilakukan pada golongan bawahan saja dan tidak kepada pihak atasan. Jadi disebabkan perkara tersebut, maka tak dapat dijalankan perkara ini dengan lebih sistematik dan tidak diikuti oleh seluruh rakyat. Jadi kita lihat pula pada pembaharuan seterusnya yang dilakukan Sultan Salim yang ketiga, iaitu Al-Islah Al-Askari, iaitu pembaharuan dalam segi ketenteraan. Sultan Salim yang ketiga telah melihat perkara ini adalah satu benda yang penting dalam sebuah kerajaan. Makanya beliau telah menitik beratkan soal ketenteraan ini. Oleh itu, beliau telah memulihkan semula tentera Janisari, iaitu tentera yang telah wujud sejak abad ke-14 itu lagi. Kemudian kita lihat Ya'ti Salim Al-Thalis I'adah An-Nazri fi Hawafiz At-Tamar. Jadi Sultan Salim ketiga telah memberi pertimbangan semula terhadap insentif timar, iaitu pemberian tanah sebagai balasan setelah berjuang dalam satu peperangan. Kemudian juga beliau telah mengarahkan gubernur di setiap wilayah untuk melatih para belia bagi menggantikan anggota yang sedia ada. Keahlian dibuka kepada sesiapa yang mempunyai kebolehan. Tidak cukup dengan itu juga, pembaharuan juga dilaksanakan dari aspek material, iaitu alatan peperangan seperti meriam, sebagaimana yang telah dicadangkan oleh pelatih daripada pegawai Perancis yang ditugaskan untuk memberi latihan ketenteraan kepada tentera-tentera Sultan Salim yang ketiga. Jadi dapat kita lihat setelah pembaharuan ini dilakukan, akhirnya the new order, iaitu pembaharuan baru ini dapatlah mempunyai ramai anggota pasukan dengan bekalan senjata yang baru. Jadi kita lihat pula pada slide yang seterusnya, iaitu Amil At-Tadhur, iaitu faktor-faktor kelemahan yang berlaku mengakibatkan kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama, Di'fu al-Hukumah, iaitu kelemahan dalam sistem pemerintahan. Perkara ini dapat dilihat pada abad ke-16. Sistem pemerintahan Turki Uthmaniyah mula tidak stabil apabila ada campur tangan kuasa asing dalam pemerintahan khalifah. Perkara ini dapat dilihat dalam pemerintahan pada zaman Sultan Mustafa, iaitu pada tahun 1617 Masihi. Beliau hanya nak mampu memerintah selama 3 bulan sahaja, kemudian dipecat dan digantikan dengan anak saudaranya, iaitu Uthman yang kedua, yang pada waktu itu hanya berumur 13 tahun sahaja. Kemudian kuasa pemerintahan ini dipegang oleh Janisari, iaitu pasukan elit Uthmani. Pada awal pemerintahannya, Uthman kedua ini hanyalah sebagai raja boneka yang hanya mengikut telunjuk kuasa-kuasa asing dan juga Janisari. Namun, pada tahun 1620 Masihi, beliau mula berfikir tentang masa depan dan nasib rakyatnya. Beliau telah memerintahkan untuk menubuhkan pasukan tentera baharu untuk di wilayah-wilayah Asia. Namun begitu, rancangan beliau telah diketahui dan akhirnya semua ahli tentera yang direkrut oleh Uthman yang kedua ini telah ditangkap.
Pada 20 Mei 1622 Masihi, Sultan Uthman yang kedua telah dihukum bunuh dan digantikan semula dengan Sultan Mustafa. Semasa pemerintahan Sultan Mustafa, pasukan elit Turki memegang penuh kuasa pemerintahan, kuasa melantik dan juga memecat menteri menjadi tanggungjawab pasukan elit ini. Sehinggakan semasa pemerintahan Sultan Mustafa selama 1 tahun 4 bulan ini, pelantikan dan pemerintahan serta pemecatan Perdana Menteri adalah sebanyak 7 kali. Jadi kita lihat seterusnya, Di'fu an-Nizam al-Idari wal-Iktisadi, iaitu kelemahan dalam sistem pentadbiran dan juga ekonomi. Jadi dapat dilihat kelemahan dalam sistem pentadbiran dan ekonomi ni kita dapat lihat daripada segi cara pelantikan pegawainya. Okay. Dalam sistem ekonomi, jawatan pemungut cukai itu diberikan kepada sesiapa sahaja yang berikrar untuk memberikan sumbangan cukai yang terbesar. Cara pelantikan ini tidak mengira tahap pendidikan dan kelayakan seseorang itu. Kemudian kita lihat yatafaqamu hadha al-wada'u indama yatamu raf'u ad-dara'ib biistimrar wa hadha wada'u abi'an kabiran ala mas'ulin al-hukumin wal atra' al-Uthmaniyin. Jadi keadaan bertambah buruk apabila cukai ini sentiasa dinaikkan dan hal ini telah memberi beban yang sangat besar kepada pegawai kerajaan dan rakyat Turki Uthmaniyah. Pegawai pemungut cukai memungut cukai sesuka hati mereka untuk meningkatkan hasil kewangan negara. Akibat dari peningkatan cukai ini, pegawai-pegawai atasan telah terlibat dengan perjualan jawatan kerajaan. Jawatan yang dipegang oleh mereka itu mereka jualkan kepada sesiapa saja asalkan mereka sanggup membayar sejumlah wang untuk membeli jawatan tersebut. Hal ini sangat memberi kesan yang negatif terhadap kerajaan Uthmaniyah. Kemudian kita lihat pula kelemahan seterusnya iaitu Di'fu an-Nizam al-Askari, iaitu kelemahan dalam sistem ketenteraan. Sistem ketenteraan ni yang telah mula goyah akibat disiplin ketenteraan sendiri yang tidak lagi diambil peduli. Tentera tidak lagi tinggal di dalam kamp. Mereka terlibat dengan pekerjaan lain seperti berniaga. Jadi mereka juga dibenarkan berkahwin dan bergaul dengan masyarakat. Ada juga segelintirnya yang melakukan aktiviti yang tidak bermoral seperti berjudi, rasuah dan minum arak. Janisari seringkali kekurangan latihan ketenteraan dan tidak lagi berminat untuk menjadi askar. Ini menyebabkan tiada lagi sifat disiplin dan juga sifat cinta akan negara. Dan berjuang untuk mempertahankan negara. Pasukan tentera yang lain juga terlibat dengan rasuah kerana keperluan hidup yang mendesak. Peningkatan cukai menyebabkan secara tidak langsung mendorong kepada penjualan jawatan kerajaan dan rasuah secara meluas demi mengimbangkan pendapatan. Selain itu, mereka juga telah berjaya menguasai sistem pentadbiran. Jadi yang kita tahu, kerajaan Uthmaniyah ini adalah satu kerajaan yang besar. Tanpa sistem ketenteraan yang cekap, kerajaan ini tidak akan mampu mempertahankan negara ini dari ancaman kuasa asing yang lain. Jadi bagi mengakhiri masalah tersebut, Sultan Mahmud yang kedua telah bertindak membubarkan pasukan Janisari kerana merasakan pasukan ini telah melampaui batas. Namun, perkara ini tidak disetujui oleh golongan Janisari yang akhirnya membawa kepada pemberontakan. Kita lihat pula yang seterusnya, Al-Anhiyar Al-Akhlaqi, iaitu keruntuhan akhlak. Hadatsu bainal al-mujtami' at-Turki al-Uthmani. Keruntuhan akhlak ini telah berlaku dalam kalangan masyarakat Turki Uthmaniyah. Apa yang telah berlakunya mereka telah tenggelam dalam perkara syirik, bid'ah dan juga khurafat. Masyarakat dan pemerintah lali dengan keduniaan, ramai antara mereka menghiasi diri dengan kemewahan dan juga menggunakan tangkal, azimat dan jampi untuk mengelakkan diri mereka daripada sebarang bencana. Selain itu juga terdapatnya pemujaan kubur wali atau orang yang dianggap keramat. Semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid, baginda turut mengarahkan agar kuburan Zubair dan Utbah bin Ghazwan diberi kelambu yang diperbuat daripada sutera, merah dan perak. Kubur ini dianggap sebagai keramat dan tempat untuk meminta apa yang dihajatkan. Jadi kita lihat pula slide yang seterusnya iaitu Atharus Sukut Al-Imperatoriyah Al-Uthmaniyah.
iaitu kesan-kesan yang berlaku akibat daripada kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Yang pertama, kita boleh lihat iktifa'u muassasah al-khilafah, iaitu hilangnya institut khilafah yang telah diamalkan sejak berkurang lamanya dalam pentadbiran masyarakat Islam. Jadi, kehilangannya dah disebabkan perpecahan negara Islam di bawah satu pemerintahan. Jelas apabila kejatuhan Turki Uthmaniyah ini, pemerintahannya bertukar menjadi sistem pentadbiran yang baru, iaitu sebuah negara republik. Sehingga akhirnya institut khalifah yang diamalkan sekian lama telah hilang. Akibatnya, negara Islam turut terkena tempiasnya. Dan dapat kita simpulkan bahawa sistem khalifah lenyap bersama-sama dengan kejatuhan Empayar Uthmaniyah. Yang kedua, hudus taksim al-aradi al-islami. Kesan kejatuhan yang kedua pula membawa kepada perpecahan wilayah umat Islam kerana negara di bawah naungannya telah membebaskan diri daripada cengkaman Empayar Uthmaniyah. Perpecahan ini boleh dilihat apabila berlakunya pemberontakan oleh negara-negara seperti Balkan, Serbia dan beberapa negara lain. Pemberontakan ini bertujuan untuk membebaskan diri daripada kerajaan Uthmaniyah setelah sekian lama menjadi wilayah naungan empayar tersebut. Oleh yang demikian, perpecahan ini sangat memberi impak yang sangat besar terhadap dunia Islam itu sendiri. Yang ketiga, al-inkimash al-iktisadi, iaitu kemerosotan ekonomi turut berlaku kesan daripada kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Kemerosotan ini adalah akibat daripada perbelanjaan yang sangat banyak untuk tujuan pembayaran perang sahaja. Yang keempat, tahdith Turkiya allati taliha ad-daul al-islamiyah al-ukhra. Kesan kejatuhan Turki Uthmaniyah ini juga turut menyebabkan pemodenan Turki yang menjadi ikutan negara Islam yang lain. Pemodenan ini telah dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah kekalahan Empayar Uthmaniyah. Kemudian di samping itu juga Inggeris memainkan peranan dengan mengambil langkah yang difikirkan memberi keuntungan juga pada mereka dengan menggalakkan pemisahan kaum Assyria dengan menubuhkan tentera khas untuk menindas kaum Kurdi dan juga Turki yang tinggal di utara Iraq sehingga membawa kepada keretakan perpaduan umat Islam. Yang terakhir, ihdatsu ta'thir ha'il 'alal aradi al-islamiyah la tujidu quwwah himayah. Jadi kejatuhan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama ini memberi impak yang besar kepada wilayah-wilayah Islam apabila tidak ada lagi kuasa yang melindungi mereka. Ini jelas boleh dilihat seperti yang berlaku kepada Palestin. Sebelum kekalahan Uthmaniyah, Palestin ini merupakan salah satu wilayah naungannya. Namun disebabkan kekalahan ini pada tahun 1917 menyebabkan Palestin menjadi naungan British hasil daripada mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa kepada British. Ini persatuan-persatuan Inggeris lah. Dengan mandat yang telah diberikan, British mengeksploitasi sehabis mungkin wilayah Palestin. Jadi rentetan inilah yang menyebabkan Palestin kehilangan tanah mereka sendiri apabila orang Yahudi mula membina penempatan di tanah penduduk Palestin. Dan kita tahu bila adanya British masuk, Yahudi turut bersama masuk sekali dan kemudian menyebabkan Palestin ni kehilangan tanah dan mereka sangat menindas orang-orang Palestin. Jadi sehingga ke hari ini kita dapat tahu Palestin masih lagi di bawah jajahan taklukan Israel. Iaitu orang-orang Yahudi juga dan derita ni turut dirasakan masyarakatnya. Ketiadaan kuasa besar seperti Uthmaniyah memberi perlindungan akhirnya membawa kepada isu pelarian di bumi sendiri masyarakat Palestin. Jadi kita lihat pula khatimah iaitu kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada sejarah perundangan kerajaan Uthmaniyah ini. Yang pertama, ja'alal umur tuhaddithu kamubadi'u tuwajihiyya min ajadi al-hukum al-jayyid, iaitu menjadikan perkara yang berlaku kepada kerajaan Uthmaniyah ini sebagai satu garis panduan agar dapat kita memerintah dan mentadbir dengan lebih baik. Yang kedua, kerana sukut al-Imbiratoriyah al-Uthmaniyah bimusabah dorbatin kabira alil muslimin lifaqadanuhum al-quwa al-azmi al-mukhifah. Yang keduanya, kejatuhan ini menjadi tamparan hebat kepada umat Islam kerana hilangnya kuasa besar yang digeruni masyarakat. Jadi kita dapat lihatlah pada awal-awal kegemilangannya sehingga Barat sendiri gerun dengan kuasa ini. Namun disebabkan kejatuhan ini memberi satu impak
besar kepada dunia Islam sendiri kerana tiada lagi kuasa besar yang mampu digeruni. Jadi dapat kita lihat Islam sekarang ini berada kita boleh katakan di bawah juga kerana tiada lagi kuasa besar yang mampu melawan kuasa-kuasa barat. Jadi kejahatan empayar ini harus dijadikan pengajaran lah untuk masyarakat yang ada dalam mentadbir kerajaan mereka. Yang ketiga, yajibu mu'alijah kulla mashkalah bisyaklin jayyid hatta la yakunu laha ta'thir salbi 'alal akharin. Iaitu setiap masalah yang dihadapi harus diatasi sebaik mungkin melalui langkah-langkah maupun cara yang sesuai agar tidak memberi impak negatif pada semua orang. Jadi yang terakhir al-musahamat al-muqaddimah ya muraji'ah lil ulama al-yawm fi iktisab al-ma'rifah wa bina hayatu aktsaru izdaharan. Itu sumbangan yang diberikan kepada kemajuan ketamadunan pada hari ini sungguh bernilai menjadi rujukan para sarjana hari ini dalam menimba ilmu dan membina sebuah kehidupan yang lebih makmur. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita lihat ini dapat diharapkan dapat kita jadikan sebagai iktibar dan pengajaran kepada diri kita untuk lebih maju ke hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.